Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Kasih Kasdina binti Hamzah dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin selaku moderator anda semua pada kali ini. Untuk makluman semua, kita bersiaran dari studio Nusa Bestari PSTP Tunjang. Terima kasih diucapkan kepada penonton kerana dapat meluangkan masa bersama kami menggunakan platform Alamaya. Hari ini kita kembali lagi dalam program Bicara Buku bersama tokoh 2022 peringkat daerah Kuala Pasu iaitu Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Puan Masni binti Abdullah. Terima kasih atas kehadiran Puan Timbalan PPD kerana sudi menjayakan program Bicara Buku pada kali ini. Baiklah, dengan ini saya menjemput yang berusaha Puan Masni binti Abdullah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran untuk menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang beliau. Silakan Puan. Okey. Terima kasih saudari moderator Kasih Kasdina binti Hamzah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Puan Masni binti Abdullah, ya, berasal dari Jitra Kedah. Ya, mula berkhidmat di PPD Kubang Pasu pada tahun 2017. Okey, itu sebagai penolong PPD bahasa dan juga bahasa Inggeris lebih kurang selama 2 tahun. Kemudian pada Jun 2019, okey, saya telah memulakan tugas ya sebagai timbalan PPD sektor pembelajaran. Ya. Okey, sebelum saya mula berkhidmat di PPD Kubang Pasu, okey, saya telah mula mengajar ya di beberapa buah sekolah. Okey, sekolah saya yang pertama iaitu di Bumi Kenyalang, iaitu College Tun Abdul Razak, Kuching, Sarawak. Okey, kemudian saya kembali ke Jitra. Sekolah pertama saya di Jitra adalah SMK Jitra, iaitu merupakan sekolah terakhir saya sebagai pelajar sekolah, ya. Okey, kemudian saya bertukar ke SMK Tanjung Pauh, kemudian ke SMK Bandar Baru Darul Aman dan sekolah terakhir saya iaitu SMK Hosba sebelum saya mula bertugas di PPD Kubang Pasu. Okey, saya rasa itu sajalah pengenalan untuk diri saya. Okay. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Masni Abdullah, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu yang telah menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang latar belakang beliau sebentar tadi. Seterusnya sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Sudah pastinya panel kita akan menceritakan tentang sebuah buku yang sudah dibaca. Dipersilakan Puan untuk mengulas tentang pengenalan buku yang telah dipilih dan dibaca. Okay, terima kasih sekali lagi kepada moderator kita, Kasih Kasdina. Okay, baiklah ya, saya akan mengulas sedikit ya tentang pengenalan ya buku yang telah saya baca ini ya, iaitu buku Panduan dan Asas Mengurus Masa. Ya, buku ini telah dikarang oleh 2 orang penulis iaitu Haji Ahmad Fazli Yusof dan juga yang keduanya A. Razak Muttalib. Ya. Buku ini telah diterbitkan oleh PTS Millennia pada tahun 2007. Ya, kalau kita tengok tahunnya begitu lama 2007. Okay, bagaimanapun ya, buku ini masih lagi menarik untuk kita kupas dan kita kongsi bersama-sama. Ya. Okey. Buku Panduan dan Asas untuk Mengurus Masa ini mempunyai 160 halaman ya, dan juga mengandungi 5 bab ataupun 5 bahagian ya, iaitu tentang langkah demi langkah ke arah pengurusan masa yang lebih tersusun dan efisien ya. Okey, genre bagi buku ini adalah tentang motivasi ya bagi pembangunan diri.
Ya, saya akan mengulas sedikit ya. Sebelum itu saya akan mengulas sedikit tentang dua orang penulis buku ini. Okey, penulis yang pertama ya, Haji Ahmad Fazli Yusof. Okey. Penulis ini merupakan seorang konsultan kanan, ya, sebuah institut pembangunan diri dan mempunyai pengalaman sebagai peguam bela dan juga peguam cara ya di Mahkamah Tinggi dan juga sebagai tenaga akademik ya di beberapa buah IPTA sekitar Lembah Kelang ya. Okay, selain itu beliau mempunyai pengalaman ya sebagai pengacara dan juga penyampai media elektronik ya. Beliau telah menghasilkan ya beberapa buku pembangunan diri seperti Mengurus Kerja dan Waktu, 55 petua orang berjaya yang ditulis bersama motivator terkenal Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsa dan berjaya menulis sekurang-kurangnya ataupun lebih kurang 13 buah buku Bina Insan. Ya. Okey, manakala untuk penulis yang kedua iaitu A. Razak Muttalib ya, iaitu beliau merupakan pengurus projek RK Training and Management ya. Beliau berpengalaman mengendalikan pelbagai kursus kepimpinan, kem motivasi ya, kemah ibadah dan juga seminar-seminar. Ya, beliau mula terlibat dalam dunia penulisan ya semenjak di Universiti Islam Antarabangsa dan beliau telah berjaya ya menghasilkan dua buah buku siri resepi kejayaan. Itu yang pertamanya resepi kejayaan untuk remaja ya dan juga resepi kejayaan pengawas yang ditulis bersama-sama Haji Ahmad Fazli Yusof. Terima kasih. Sama-sama Puan. Baiklah, buku yang telah dipilih oleh Puan Masni adalah bergenrekan motivasi tentang panduan dan asas mengurus masa. Dalam Al-Quran, Surah Al-As, manusia juga diberi peringatan tentang masa untuk sama-sama kita renungkan dan mengurus dengan betul. Kita teruskan lagi program Bicara Buku ini dengan ulasan dan kupasan secara lebih terperinci oleh Puan Timbalan. Dipersilakan. Okey, buku panduan asas. Ini ya untuk mengurus masa ni, buku panduan asas mengurus masa ni ya merupakan sebuah buku yang perlu dibaca ya dan sesuai untuk semua golongan masyarakat lah ya. Okey, masa adalah kehidupan ya. Kita hidup dengan masa. Jika kita gagal mengurus masa, itu hampir bermaksud kita juga gagal mengurus kehidupan ya. Okey, ramai orang yang berjaya kerana mereka berjaya merancang ya, berjaya mengawal dan juga menggunakan masa mereka. Manakala orang yang gagal dipergunakan ya oleh masa mereka. Okey, buku ini mengandungi 5 bab ataupun 5 bahagian ya yang membincangkan tentang panduan dan juga asas untuk mengurus masa. Okey, kelima-lima bab ini memuatkan pecahan-pecahan tajuk iaitu yang pertama urus masa anda, uruskan kerja anda, tingkatkan kuasa masa anda, pelihara masa anda dan bahagian yang terakhir adalah cabaran menguruskan masa. Ya. Jadi untuk makluman semua ya, buku ini memberi anda panduan ya cara hendak menjadi seorang yang hebat ya, seorang yang berwibawa, berkarisma, berpengaruh ya, dihormati dan juga efektif ya sama ada dalam bidang kepimpinan ataupun pengurusan ya. Okey, jadi secara keseluruhannya ya, buku ini membincangkan ya segala aspek dalam pengurusan masa yang baik ya, termasuk etika masa, sistem pengurusan masa yang tersusun, pengurusan keutamaan, pengurusan sikap dan sebagainya ya, dijelaskan secara komprehensif ya. Dan buku ini juga memberi garis panduan ya serta motivasi ya ketika kita ketandusan idea ya, ketandusan idea bagaimana kita nak melakukan ataupun nak memulakan sesuatu tugasan ataupun kerja seharian ya. Yang pasti ia lebih baik ya dari anda berada dalam keadaan kosong dan kabur ya dalam melakukan sesuatu tugasan penting. Ya, kita perlu jadikan proses belajar ini sebagai agenda tetap
kehidupan seharian kita. Okey, daripada buku panduan dan asas untuk mengurus masa ini juga ya. Okey, pelbagai istilah ataupun singkatan ya yang dicadangkan ya yang boleh diaplikasikan ya bagi membantu kita mengurus masa. Okey, contohnya DTA singkatan kepada duduk, tulis, atur. Ya, ini untuk perancangan ya. Manakala DTP duduk, tulis dan perinci iaitu pelengkap kepada DTA tadi. Okey. Ada kalanya ya kita perhatikan daripada persekitaran kita ya kita sendiri akan timbul rasa hairan ya. Bila kita dapati ada antara sahabat kita ataupun sesiapa sahaja yang kita perhatikan ya dapat melakukan banyak tugas ataupun kerja dalam sesuatu masa tetapi dia masih lagi mempunyai masa untuk melakukan ya tugasan-tugasan yang lain ya. Jadi pelbagai andaian yang dibuat dan kita perlu kajilah ya kenapa dan juga bagaimana orang lain boleh berbuat demikian. Dan cubalah untuk kita contohi mereka. Ya. Okey, dan seterusnya tentang jadual waktu. Ya. Jadual waktu yang dibuat memudahkan kita untuk merancang masa dengan sebaiknya. Ya. Okey, semua aktiviti yang dibuat disusun secara teratur mengikut susunan keutamaan yang dirancang. Okey, contohnya di jadual waktu yang kita dah sediakan itu ya. Kita letak simbol ya ataupun singkatan kepada penting dan segera iaitu PS ya dalam jadual kita tu kita letak PS ya jadi kita tahu bahawa aktiviti ataupun tugasan itu perlu penting dan juga segera dilaksanakan dan juga PTS penting tidak segera kita boleh tandakan di mana-mana bahagian dalam jadual waktu kita mengikut tugasan yang kita perlu laksanakan itulah ya dan juga tidak penting segera dan tidak penting tidak segera. Jadi maknanya di sini ya secara ringkasnya ialah menyusun aktiviti kita ni. Ya kita perlu menyusun aktiviti kita di dalam jadual kita terutamanya mengikut keutamaan dan kesegeraan ya. Okey dan untuk menjadikan peruntukan masa kita lebih efektif ya kita boleh pecahkan ya kepada 3 kumpulan. Iaitu kita peruntukkan 60% untuk perancangan dan juga pembangunan, 25% untuk melaksanakan projek ataupun program ya, seperti mesyuarat dan sebagainya dan 15% lagi kita gunakan untuk tugasan rutin. Ya. Okey. Berkaitan dengan ini juga ya. Ibnu Qayyim berkata, waktu itu berlalu seperti awan. Sesiapa yang menggunakan waktunya bagi mentaati Allah dan melaksanakan aturannya, maka itulah kehidupan dan umurnya. Setiap hari ramai orang menghabiskan masa mereka dengan pembaziran, ya, maksudnya membazirkan masa mereka. Ya. Mereka tidak mengatur hidup mereka dengan berkesan dan akhirnya masa hanya digunakan untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya. Mereka juga banyak memberikan komitmen tetapi dalam masa yang sama mereka turut membazirkan masa. Okay. Sehingga kan kerja yang perlu diutamakan akhirnya terabai. Okay. Saya bagi contoh di sinilah yang berkaitan dengan penulisan dalam buku ini. Okay. Bagi seorang pelajar, okay. Okey, kita perlu pastikan bahawa masa yang kita uruskan itu tidak dibazirkan dan mengelakkan kita daripada kerugian lah ya. Okey. Dan saya petik kembali, saya petik kembali kata-kata daripada moderator kita tadi iaitu tentang surah Al-Ans itu sendiri ya. Okey, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh ataupun amal kebaikan dan saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran ya. Walaupun surah ini hanya mempunyai 3 ayatnya tetapi apabila diteliti, direnung dan juga dihayati kita dapati ia mempunyai satu mesej yang menyeluruh dan mengandungi satu panduan lengkap bagi kehidupan manusia.
Jadi bersesuaianlah ya dengan buku yang kita kupas hari ini. Menarik ya ulasan yang telah diberikan oleh Puan Timbalan tentang buku tersebut. Apakah pengajaran yang Puan peroleh dari pembacaan buku tersebut? Boleh kongsikan? Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, pengajaran ataupun iktibar yang dapat kita peroleh daripada buku panduan dan asas untuk mengurus masa ini. Yang pertama adalah resepi kejayaan untuk orang yang berjaya. Ya, kita perlu membuat jadual waktu yang tersusun ya bagi memudahkan kita merancang masa kita sebaiknya. Okey, dengan membuat jadual, setiap saat yang terluang itu dapat dipenuhi dengan perkara-perkara berfaedah dan dilaksanakan mengikut keutamaan. Okey, itu yang pertama. Okey, manakala pengajaran yang kedua adalah jangan bazirkan masa. Ya, ini pentinglah ya. Dalam dunia teknologi yang penuh cabaran ini, kebanyakan individu banyak menghabiskan masa dengan gadget masing-masing ya. Berbual di WhatsApp, ya, Facebook, Telegram dan juga media sosial lah ya. Dan kadang-kala kita terlalu fokus dengan gadget tersebut sehingga kerja yang kita perlu utamakan terabai ya. Oleh itu, jika kita sedang bekerja ataupun membuat ulang kaji di rumah dan sebagainya, kita tutuplah aplikasi tersebut ya, buat sementara waktu dan kita fokus terhadap kerja kita. Secara tidak langsung masa dapat dijimatkan dan tidak ada berlaku pembaziran masa. Okey, dan pengajaran ataupun iktibar yang terakhir ya. Okey, iaitu bijak membuat keputusan. Ya. Seseorang individu akan bijak membuat keputusan apabila tiada istilah tangguhkan kerja. Ya. Okey, apa-apa kerja atau tugasan yang diberi walaupun tarikh akhir penghantaran itu masih lambat, misalnya, elakkanlah untuk berlengah-lengah. Ya, teruskan buat ataupun laksanakan tugasan tersebut dengan segera ya supaya tidak berlaku insiden pertindihan kerja yang akhirnya membuatkan seorang itu menjadi stres ya. Okey. Bagi pendapat Puan lah kan, mengapa orang lain perlu untuk membaca buku ini? Ya, soalan yang bagus tu. Okey, secara peribadi ya, pada pendapat saya bagi yang ingin membantu mempertingkatkan kemahiran diri sendirilah dari segi pengurusan masa ni, buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Ya, tidak kira sama anda tu seorang pegawai, pengarah eksekutif ke, ya, pegawai kerajaan, kerani, ahli sukan ataupun penjaja, pelajar, pensyarah, guru dan sesiapa pun ya. Buku ini tetap sesuai ya dan relevan bagi mempertingkatkan diri anda untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. Apakah nilai murni yang boleh kita perolehi daripada buku ini? Ya, ada beberapa nilai murni ya yang kita boleh dapat ya daripada pembacaan buku mengurus panduan asas pengurusan masa ini ya. Okey, yang pertama adalah menghargai masa itu sendiri. Ya, menghargai masa itu sendiri. Ya, kita perlu merancang tugasan harian, ya, menentukan prioriti ataupun keutamaan, menggerakkan perancangan, mengagihkan tugasan dan mengelakkan penangguhan. Ya, masa penting bagi kita semua dan semua orang memiliki peluang yang sama rata iaitu 24 jam sehari. Ya. Okey, orang yang berjaya dapat mengurus masa dengan baik ya dengan hasil yang terbaik. Ya. Mendisiplinkan diri adalah amat penting ya bagi memenuhi masa yang dirancang. Satu soalan yang terakhir dari saya. Sebagai timbalan PPD di daerah Kupang Pasu, apakah nasihat Puan untuk warga pendidikan sama ada pegawai, guru-guru atau murid-murid? Okey, baiklah. Okey, saya rasa ini satu soalan yang baik memberi peluang kepada saya ya. Okey, baik sesiapa pun anda ya, baik sesiapa pun anda, sama ada anda seorang murid atau pelajar atau guru ataupun pegawai ya, ataupun penjual ataupun mandu maupun anda seorang suri rumah yang bekerja di rumah, masa adalah sangat penting digunakan
sebaik-baiknya mengikut situasi masing-masing. Ya, mengikut situasi masing-masing lah ya. Okey, peluang tidak akan berulang dengan mudah. Ya, malah kadang-kadang kita tak dapat pun peluang. Ya, terutama masa yang kita bazirkan. Ya, dia tidak akan kembali. Ya, jadi jika kita abaikan kepentingan pengurusan masa, kita akan menjadi manusia yang amat rugi. Ya. Okey, untuk murid-murid ataupun pelajar-pelajar. Okay, suka saya nak sebutkan di sini ya, masa belajar ya, kepentingan masa ya. Belajar di dalam kelas dengan guru-guru adalah masa yang sangat berharga. Ya. Kita perlu memberi fokus ya. Fokus ataupun tumpuan 100% kepada pengajaran guru dan melibatkan diri secara aktif ya di dalam kelas bagi meningkatkan pemahaman dan ingatan terhadap isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Okey, apabila kita fokus ya dalam kelas iaitu semasa pengajaran oleh guru, kita sebenarnya dapat menjimatkan masa kita untuk membuat ulang kaji ataupun melakukan tugasan di luar waktu persekolahan. Ya, sebab apa? Sebab kita telah memberi tumpuan dan kita telah memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru, kan? Okey, bagi pegawai-pegawai ataupun staf yang bertugas di mana-mana pejabat dan di mana sahajalah ya. Okey, bukan hanya di sekolah. Saya suka nak tekankan di sini lagi, okey, iaitu pentingnya penyediaan jadual kerja. Okey, bukan di kelas saja, di sekolah saja perlu sediakan jadual waktu, tapi kita sebagai pekerja pun ya, pegawai di pejabat dan sebagainya perlu menyediakan jadual. Ya, terutama jika kita tahu bahawa kita ni memang orang kata apa? Sentiasa mempunyai kerja yang banyak, ya, sering diberi tugasan yang banyak, maka kita harus mengurus masa kita sebaiknya. Iaitu apabila kita mendapat sesuatu tugasan, kita perlu selesaikan tugasan tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan, ya. Jadi, kalau kita bertangguh kerja kita, maka kerja kita akan menjadi banyaklah. Dan akhir sekali dia akan menyebabkan kita merasa stres dengan tugasan. Jadi, uruslah masa kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya ya, supaya kita akan merasa seronok dengan pekerjaan dan kehidupan kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, itu dia penjelasan dan huraian yang sangat hebat dari tokoh kita tentang buku yang telah dibaca. Sudah sampai ke penghujung program kita pada kali ini. Sekalong ucapan tahniah dan jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Puan Masni Abdullah, atas kesudia hadir dan berkongsi maklumat pada kali ini. Okey, diharap apa yang dikongsi oleh beliau sama-sama kita ambil sebagai pedoman dan nasihat dalam kerja-kerja kita. Semoga berjumpa lagi dalam program yang akan datang. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.